Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam PDVC bersama Ustaz Mi. Jadi sebelum Ustaz Mi berkongsi dengan anda pembelajaran yang Ustaz Mi akan kongsikan pada kali ini, jom kita like dan share. Semoga pahala akan mengalir buat kita semua dan terus berganda pahalanya setiap kali ada yang menonton dan mengamalkannya. Dan jangan lupa subscribe, tekan loceng subscribe Ustaz Mi sebagai tanda sokongan dan buah semangat untuk Ustaz Mi dalam usaha dakwah yang kecil ini. Okey, jom kita tengok apa yang Ustaz Mi nak sampaikan kepada anda semua pada kali ini. Jom. Okey, sila rujuk buku teks muka surat 155 hingga 160. Pada kali ini kita akan belajar pelajaran 26, masih pada tajuk keunggulan perjuangan Khulafa' Ar-Rasyidin di bidang sirah. Tajuknya Khalifah kedua Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi apa kita nak tahu pada kali ini? Yang pertama, biodata Sayyidina Umar Al-Khattab. Kedua, sifat peribadi Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang ketiga, sumbangan Sayyidina Umar Al-Khattab dari segi politiknya, sosialnya, ekonominya, ketenteraannya. Yang keempat, pengajaran dari perjuangan Sayyidina Umar Al-Khattab. Okey. Pada kali ini juga, Ustaz Mi letakkan di deskripsi di bawah ni. Boleh tengok untuk dapatkan maklumat berkaitan dengan tajuk ni. Ada dua lagi video tambahan untuk melengkapkan pemahaman anda tentang tajuk ini. Terutamanya pada yang pertama ni, Muqaddimah Sayyidina Umar, iaitu masuk Islam selepas mendengar surah Toha. Klik dan tengok video ni agar pemahaman anda lebih kuat dan mantap. Kemudian yang kedua, surah Toha, doa pelembut hati. Ini Ustaz Mi bagi bonus bab doa ini, iaitu doa surah Toha. Kita jadikan surah Toha sebagai doa untuk melembutkan hati seseorang yang degil. Seorang yang kita sayang degil, tak nak buat baik, tak nak melakukan ketaatan, nak bagi lembut hati dia supaya dengar cakap orang-orang tua. Kalau nak murid yang degil, kita nak doakan dia, boleh doa dengan surah Toha. Cuma macam mana nak guna? Boleh tengok pada link yang Ustaz Mi letakkan di bawah. Klik dan tengok videonya. Okey, yang ketiga, Ustaz Mi letakkan juga soalan kuis Google Form supaya anda dapat mengukuhkan lagi pemahaman selepas mempelajari apa yang Ustaz Mi sampaikan selepas ini. Okey, kita tengok. Yang pertama, biodata Umar bin Al-Khattab, khalifah kedua. Apa nama penuh dia? Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Tempat dia dilahirkan di mana? Di Mekah. Tahun dia dilahirkan? Tahun 584 Masih, 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW. Keturunan dia? Bani Adi Quraisy. Nama ibunya? Hantamah binti Hashim. Gelarannya? Al-Faruq, iaitu pemisah antara hak dan batil. Kenapa? Sebab bila dia dapat Islam, maka Allah Ta'ala terus tanamkan hati dia, mengatakan bahawa pemahamannya mengatakan bahawa Islam ini benar dan kafir itu sesat. Itulah dia digelar, itu sebablah dia digelar Al-Faruq. Kerana kekuatan dia, ketegasan dia tentang Islam. Okey, kemudian dia meninggal dunia pada tahun 23 Hijrah ketika berusia 63 tahun akibat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz Al-Farisi, hamba kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau dimakamkan di sisi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, kita tengok seterusnya. Sifat peribadi Sayyidina Umar. Ni penting ni sebab kebanyakan soalan kebat berasal daripada sini. Contohnya, bagaimanakah anda mengamalkan sifat berani seperti Sayyidina Umar Al-Khattab di sekolah anda? Dia asal macam ni. Bila kita tahu sifat dia, kita boleh fikir macam mana nak jawab soalan kebat tu. Okey, kita tengok yang pertama. Seorang yang berperwatakan keras, suka beradu kekuatan dan sangat cekap menunggang kuda. Okey. Kedua, seorang sahabat yang sangat berani. Contohnya, beliau berhijrah pada waktu siang secara terang-terangan. Yang ketiga, memiliki kecerdasan yang luar biasa sehingga banyak pendapat beliau yang bertepatan dengan firman Allah. Contohnya, ketika pandangan yang diminta oleh Rasulullah selepas menawan 60 orang di dalam perang Badar. Apa nak buat dengan 60 orang ni? Abu Bakar kata, maafkan mereka, cuma kita minta tubusan dengan duit daripada keluarga mereka supaya mereka tahu bahawa orang Islam tidak boleh diperangi. Kata Abdullah bin Rawahah pula, kita hendaklah bakar mereka. Bakar, kayu bakar di kawasan lembah ni, kemudian kita masukkan mereka dalam bakaran tersebut. Bunuh mereka dengan membakar. Tu Abdullah bin Rawahah.
Kemudian Nabi tanya kepada Umar, Umar mengatakan pancung leher mereka. Sebab mereka datang untuk memerangi Nabi dan Rasulnya. Dan mereka tidak patut hidup. Nasib kita sebab Allah Ta'ala izinkan kita menang. Kalau kita kalah, tentu dah kita mati di tangan mereka. Maka Nabi last kali memilih pandangan Abu Bakar, iaitu maafkan mereka agar hati mereka lunak, bertaubat. Dan kita minta tebusan daripada keluarga mereka. Apa jadi selepas itu? Allah Ta'ala menurunkan ayat menegur Nabi. Wa ma kana li nabiyyin ayyakuna lahu asra. Tidak patut bagi Nabi. Tidak patut bagi Nabi untuk memiliki tawanan. Apa maksudnya tu? Maksudnya semua tawanan itu hendaklah dibunuh. Maka Sayyidina Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa wahai Umar, pandangan kamu lebih diredai oleh Allah. Maksudnya apa? Maksudnya yang tadilah. Beliau, iaitu Sayyidina Umar, banyak pendapatnya bertepatan dengan firman Allah. Itu antara salah satu contoh. Okey, seorang yang berpengetahuan tinggi serta cukup agamanya. Kemudian kita tengok sumbangan Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang pertama, sumbangan Khalifah Umar Al-Khattab terbahagi kepada 4. Yang pertama, politik. Menubuhkan majlis syura, membahagikan jajahan Islam kepada beberapa wilayah dan ditadbir oleh gubernur. Menubuhkan jabatan tentera, jabatan polis, jabatan pencukaian dan jabatan perbendaharaan negara. Kemudian dari segi sosial, menetapkan wang sara hidup kepada rakyat berdasarkan keutamaan dan perjuangan mereka. Pada zaman dia juga, pemerintahan dia mengasaskan takwim Islam. Okay? Yang ketiga, memperkenalkan undang-undang pentadbiran tanah. Yang ketiga, dari sudut ekonomi, menubuhkan Baitul Mal, memperkenalkan pelbagai jenis cukai seperti jizyah dan kharaj. Kemudian membina terusan dan tali air untuk mengairi kawasan pertanian. Yang terakhir, itu yang keempat, ketenteraan. Dia mengemaskini angkatan tentera dan memberi gaji kepada gubernur dan tentera yang berjuang. Okey. Last sekali, pengajaran. Pengajarannya, umat Islam hendaklah mencontohi semangat perjuangan Sayyidina Umar dan sifat mulianya seperti berani. Yang kedua, umat Islam perlu bersikap berani, menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan dan kebatilan yang menyesatkan. Yang ketiga, umat Islam perlu sanggup berkorban tenaga, harta dan nyawa untuk kepentingan agama. Yang keempat, kita perlulah mentaati dan menghargai sumbangan pemimpin Islam yang banyak berjasa kepada kita. Habislah tajuk kita hari ini. Okey, last sekali untuk mengukuhkan lagi pemahaman anda, dapatkan link di bawah ni. Di deskripsi di bawah ni, tekan link dan jawab soalan kuis Google Form. Boleh tengok keputusannya. Ada 25 soalan, markahnya 100. Boleh ulang-ulang buat sehingga anda dapat menjawab dengan baik, semuanya betul. Okey, selesailah sudah. Alhamdulillah. Okey, sekarang masanya untuk anda like dan share. Semoga pahala kita mengalir. Buat kita semua terus berganda pahalanya setiap kali ada yang menonton dan mengamalkannya. Jangan lupa juga untuk tekan subscribe untuk menyokong Ustaz Mi, insya-Allah. Mudah-mudahan sebagai tanda sokongan dan buah semangat untuk Ustaz Mi atau usaha dakwah yang kecil ini, insya-Allah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jazakumullahu khairan.